hakikatnya kita reda akan ketentuan ilahi, ya. Bukan kita yang pinta untuk ditangguhkan, tetapi keredaan ini moga ada sinar di masa akan datang, bila mana sampai ketikanya kami berdua dipanggil menyahut seruan ke Baitullah, insya-Allah. Kecewa memang kecewa lah, tapi kalau sudah macam terpaksa lah, macam kita reda menerima ketentuan tu kan, mungkin belum masanya lagi kita jejakkan kaki di sana. Menjadi tetamu tu memang sangat diharapkan. Ya, kena fikir lagi tu dia apabila dunia di bala Allah Taala turun, kena berjaga-jaga lah. Selepas ni insya-Allah kalau umur panjang, dia Allah Taala tiap-tiap satu yang dia bagi ni ada kebaikan, bukan tak ada kebaikan. Kita duk tunggu lama kan. Sedih. Kan sedih tak apa sedih. Buat macam mana kita tak boleh nak dapat pergi. Itu. Tempat yang kita mahu pergi. Bang kita sihat kan. Makcik pun bukan sihat sangat. Dia kecil manis lah apa. Kita pun umur kuat hari, kuat meningkat kan. Kalau boleh tu nak pergi, kita sihat apa semua, kita nak pergi buat kerja haji kan. Itu kan sedih betul, tak boleh pergi pasal ni, tak ada apa makcik redha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Itu tadi luahan rasa bakal jemaah haji tahun ini musim 1442 Hijrah yang sekali lagi tidak dapat menjejakkan kaki ke tanah suci. Lambaian tidak kesampaian tahun ini. Namun semangat untuk menunaikan rukun Islam kelima itu tetap membara. Keputusan Kerajaan Arab Saudi sebenarnya untuk kali kedua yang tidak membenarkan jemaah negara lain masuk ke negara itu dibuat atas faktor keselamatan dan juga kesihatan akibat wabak COVID-19. Dan kini sudah tentu banyak sekali persoalan yang berlegar-legar dalam kalangan para jemaah dan juga keluarga berhubung pelbagai perkara. Jadi eksklusif malam ini kami bawakan ke TV3 Pengarah Eksekutif Haji Tabung Haji Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman. Apa khabar Datuk Seri? Baik, alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama dengan eksklusif pada malam ini. Alhamdulillah, terima kasih. Tentu sekali banyak sekali persoalan seperti yang kita katakan tadi, dan selain pada kita bersama dengan Datuk Seri, kita juga ada beberapa tetamu lagi dan juga kita akan melihat luahan rasa pelbagai lagi perkongsian daripada jemaah-jemaah ataupun bakal jemaah yang sebenarnya tidak dapat menjejakkan kaki ke tanah suci tahun ini. Kita faham kekecewaannya. Saya juga salah seorang sebenarnya Datuk Seri yang gilirannya tahun ini, tapi kita sama-sama menerima ketentuan dan pastinya untuk menangani perkara sebegini TH ataupun Tabung Haji saya pasti menerima pelbagai perkara mendatang ataupun cabaran menguruskan pandemik ini, perkara yang pertama kali saya kira dihadapi oleh pelbagai pihak pada tahun lalu dan tahun ini, dan saya kira pengurusan Tabung Haji tentunya kekal dengan visi dan juga misinya pengurusan haji terbilang dan juga memudahkan serta menyempurnakan urusan jemaah ke arah haji yang mabrur. Itu masih lagi dipegang walaupun berdepan dengan pandemik ini. Tapi dalam keadaan kita sekarang ini, pelbagai cabaran yang dikendalikan dan juga keputusan muktamad Kerajaan Arab Saudi ini membatalkan ataupun menutup pintu masuk kepada jemaah negara lain. Mungkin ulasannya tahun lepas dan tahun ini, sedikit perkongsian daripada Datuk Seri. Baik, terima kasih Malik. Saya rasa pengumuman yang telah dibuat oleh Kerajaan Arab Saudi pada hari Sabtu yang lalu, pada 12 hari bulan Jun waktu petang, di mana telah pun diterangkan bahawa pada tahun ini, musim haji tahun ini hanya diberi kemampuan untuk mereka-mereka yang duduk di Arab Saudi, sama ada rakyat Saudi ataupun mereka yang bermustatin di sana. Jadi pihak kerajaan Malaysia sendiri, iaitu Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri juga telah pun menyatakan bahawa Malaysia menghormati keputusan yang dibuat oleh Kerajaan Arab Saudi dan juga mengakur akan
apa yang telah pun ditetapkan dan kita memahami bahawa ianya oleh kerana melihat kepada masalah yang lebih besar iaitu seluruh dunia yang sedang menghadapi lagi pandemik tersebut, dan oleh kerana itu di atas sebab keselamatan, disebab kesihatan dan juga kesejahteraan, kerajaan Arab Saudi telah pun merasakan pada tahun ini masih lagi hanya boleh untuk rakyat Saudi dan juga orang-orang yang bermustatin di sana. Ini satu keputusan yang mengambil masanya begitu lama sebenarnya. Mereka telah pun melalui pelbagai perbincangan termasuk dengan WHO, juga dengan pelbagai agensi-agensi, mendapat laporan-laporan. Mereka mempunyai satu jawatan kuasa tertinggi haji, di mana di situ ada menteri hajinya, ada di situ menteri kesihatannya, dan dipengerusikan oleh Prince Abdul Aziz bin Saud, dan ini dia adalah menteri dalam negeri. Jadi pelbagai laporan yang telah mereka kaji dan sebagainya, dan sebenarnya usaha untuk mendapatkan ataupun membenarkan jemaah haji luar daripada Saudi untuk datang menunaikan haji pada tahun ini masih lagi mereka merancang walaupun sehingga ke akhir bulan Mei sebelum keputusan dibuat. Jadi akhirnya saya rasa atas sebab mereka lihat bahawa keadaan COVID yang sekarang ini pula ada mutasi varian-varian yang baru, dan juga ada beberapa negara yang masih mempunyai masalah dengan bekalan vaksin dan sebagainya. Mereka merasakan adalah lebih baik bahawa untuk menjaga kebaikan untuk semua orang, dia hanya menetapkan untuk rakyat Saudi. Bagi pihak tabung haji, kami telah pun membuat persiapan daripada tahun lepas sehingga kelah saat akhir. Kalau pengumuman dibuat pada Sabtu petang, pada Sabtu pagi itu kita masih lagi membuat perbincangan sesama beberapa pihak-pihak tertentu lagi untuk melihat bagaimana kesiapsiagaan kita untuk musim haji yang ini. Dan para jemaah haji kita pun, kita telah pun meminta mereka untuk menyiapkan diri mereka dengan vaksinnya, dengan juga kita mengadakan kursus asas haji secara online, dan pihak kami juga telah membuat perbincangan dengan Kementerian Haji, dengan agensi-agensi haji di sana, dengan syarikat penerbangan, dengan hotel, dengan pihak-pihak tertentu juga di Malaysia seperti Kementerian Kesihatan, MKN, MOSTI dan juga Kementerian Luar dan sebagainya, untuk memastikan kita bersiap sedia walaupun dalam keadaan pengumuman bagaimana sekalipun saat-saat akhir pun kita masih bersedia untuk membawa jemaah. Tetapi akhirnya itulah keputusan yang telah pun tertera, dan kami akur dan menghormati keputusan tersebut. Tadi kita paparkan juga visual ketika mana keadaan sedia kala di Mekah tadi, pastinya menggamit, orang kata lambaian itulah yang dirindukan sebenarnya. Yes, betul. Dan saya pasti seperti yang Datuk Seri katakan tadi, pelbagai pihak yang terbabit dalam buat keputusan, bukan hanya tabung haji, pelbagai pihak yang berkaitan, ya. Dan juga kita faham yang paling dinantikan ataupun ditunggu-tunggu pengumumannya ialah dari segi penggiliran ayahanda dan bonda yang sedang melihat. Saya pasti ternanti-nanti. Kalau saya lihat di aplikasi Tijari itu, gilirannya masih lagi kekal. Jadi itu yang kita nantikan, penggiliran tu bagaimana kalau boleh Datuk Seri kongsikan apa yang dilakukan oleh tabung haji untuk menentukan ataupun menetapkan sebenarnya penggiliran dari segi kuota dan sebagainya. Baik. Jadi sekarang ni yang sekarang mereka di luar sana sudah tentunya tertunggu-tunggu pula apakah cara kita membuat pemilihan untuk musim haji yang akan datang. Kerana musim haji ni kira dah habislah. Jadi musim haji yang akan datang ini macam mana kita akan membuat penggiliran atau pemilihan. Untuk nak memahami cara kita membuat pemilihan dan penggilirannya, kita mesti memahami dahulu sistem pendaftaran haji. Jadi apakah caranya? Jadi apabila seorang itu telah menjadi pendeposit dan cukup wang 1,300, dia akan mendaftar haji. Jadi apabila dia mendaftar haji, dia punya tahun giliran dia untuk pergi haji. Jadi yang dahulu akan kita dahulukan. Siapa yang daftar awal akan pergi dulu, siapa yang daftar kemudian akan pergi kemudian. Jadi macam mana sekarang ini ada jemaah haji yang sepatutnya giliran dia pergi tahun 2020 masih tak dapat pergi lagi, tertunggak. Kemudian tahun 2021 tahun ini juga tidak dapat pergi, masih tertunggak. Dan kemudian sudah ada dah pula jemaah haji tahun giliran dia 2022. Jadi akan ada 3 kumpulan jemaah haji yang akan terkumpul dalam 1 tahun pada tahun depan. Jadi apa yang kita akan lakukan ialah kita akan memberi keutamaan kepada mereka yang tahun gilirannya adalah tahun 2020.
mereka akan duduk di keutamaannya pertama. Kemudian untuk tahun 2021 tahun ini akan duduk pada giliran yang kedua ataupun keutamaan kedua, dan jika ada kekosongan lagi baru kita akan lihat pula kepada jemaah haji tahun 2022. Jadi semua ini tertaluk kepada kota. Berapakah kota tahun depan? Itu kita tidak tahu lagi. Sama ada kota itu balik pada asal 31,600 atau masih lagi dalam keadaan yang terhad. Jadi dari situlah baru kita dapat lihat berapa banyak kekosongan yang boleh diisi dengan keutamaan-keutamaan yang seterusnya. Jadi kita tengok juga lagi apakah kriteria-kriteria yang mungkin akan dikenakan oleh pihak kerajaan Arab Saudi dari segi umur ke, dari segi kesihatan dan sebagainya. Jadi tabung haji akan lihat semua itu dan kita akan membuat keputusan yang terbaik dan akan memaklumkan kepada para jemaah haji. Yang penting di sini para jemaah haji kena faham bahawa syarat wajib haji kita selain daripada menjadi Islam, balik, berakal dan merdeka, iaitu kemampuan. Atau dalam arti kata lain, istita'ah, kemampuan. Kemampuan ada 4K. Iaitu satu, kita rumuskanlah kerana kemampuan ataupun istita'ah ini telah pun diperhalusi oleh ulama dan juga oleh Muzakarah Haji Kebangsaan sejak tahun 2005 lagi, dan ada boleh rumuskan pada 4K, iaitu keselamatan, kesihatan, juga dari segi kewangan dan juga dari segi kebenaran ataupun kota. Jadi 4 ini adalah syarat wajib haji. Selagi mana tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka tidaklah dia wajib pergi haji dan tidaklah berdosa kerana dia belum sampai kemampuan, syarat-syarat kemampuan tersebut. Jadi itu yang penting, yang kita harap bahawa semua mereka yang berhasrat untuk pergi haji memahami akan 4K ini, istita'ah ini. Okey, itulah yang kita nantikan penjelasan ini, sebab pelbagai yang berlega-lega, macam-macam yang berlega, ada yang kata dah dapat surat, tapi sebenarnya itu surat yang lain. Nanti kita akan jelaskan apa yang dah dapat surat tu yang viral juga. Kita nak berehat seketika, Datuk Seri. Sebelum tu kita nak lihat sikit bingkisan ini dari Melaka. Masih lagi kita nak berkongsi bingkisan daripada bakal-bakal jemaah yang tak dapat pergi tahun ini ataupun tahun lalu, yang redha dengan apa yang telah berlaku. Kita saksikan bingkisan ini sebelum kita berhenti rehat seketika. Norizan Tahir, 58 tahun dari Taman Datuk Abdul Aziz, Kampung Pulai, Serkam, pernah ditawarkan 2 kali untuk menunaikan rukun Islam kelima itu. Namun terpaksa ditangguhkan disebabkan masalah keluarga pada 2018 serta penularan wabak COVID-19 tahun lalu. Umrah, saya dah pergi umrah tahun 2014. Cukup itu yang terlalu rindu sangat lagi, rasa nak terbayang-bayang lagi keadaan di sana. Tu kalau boleh nak pergi, bila time dah dapat pergi, peluang sudah ada, rezeki pula tak ada. Saya reda lah. Itu sudah ketentuan Tuhan. Mungkin ada hikmah di sebaliknya. Dan lebih tahun depan, mana tahu. Kita semua, dan saya doa memang saya nak pergi tiga beranak. Perasaan sama turut dikongsi adiknya Fazilah Zahir dan suaminya Muhammad Hassan Abdul Rahman yang turut memendam impian untuk menunaikan ibadah haji bersama-sama. Dan sedih tu memang sedih, kan kita dah 2 kali siapkan persiapan apa semua. Memang sedih, tapi kita kena tahu apa yang datang daripada Allah semua baik. Jadi apa yang disiapkan oleh tabung haji memang saya rasa memang cukup baik. Kami pun, saya, kakak ni dah, orang kata bila nama dah naik memang seronok. Siapan, anak-anak pun dah siap-siapkan semua. Alhamdulillah, tapi tak apa. Saya cuma minta kalau lepas semua yang ni Allah beri keizinan kepada saya. Kami reda atas apa yang telah berlaku, atas apa yang telah diarahkan, dan kami mengucapkan terima kasih pada tabung haji kerana membuat persiapan awal daripada tahun lepas hingga tahun ini. Yang mana kami rasa inilah apa yang dilaksanakan memang kami puas hati dengan vaksin-vaksin yang diarahkan, dan kami pun telah menjalani 2 vaksin dah.
potongan kaki. Levoamecomine terbukti berkesan untuk kerosakan saraf diabetik. Mahu kesegaran berpanjangan dengan kuasa alam? Baru Rexona Men Natural Cool. Fresh line. Baik, anda masih lagi bersama dalam eksklusif TV3. Hari ini lambaian tidak kesampaian kita bincangkan tentang penangguhan ibadah haji tahun ini, dan sebelum berhenti rehat tadi kita telah pun lihat satu perkongsian kisah dari Melaka, dan kita nak berkongsi satu lagi kisah dari Kuala Nerus, Terengganu. Yang ini tentang seorang lagi bakal jemaah yang sepatutnya menunaikan ibadah haji bersama suaminya kalau ikutkan gilirannya, tapi Allah lebih menyayangi suaminya kerana telah pun kembali ke rahmatullah dan tidak dapat menunaikan haji bersama-sama. Kita saksikan bingkisan ini. Lijah Embong, 67 tahun dari Kampung Gong Sentul, Bukit Tunggal, Kuala Nerus ini sebab melihat persiapan lengkap untuk menunaikan haji yang telah dibuat sejak 2 tahun lalu. Suaminya Abdul Hamid Muhammad Saleh, 70 tahun, yang juga bekas wartawan sambilan berita harian Terengganu, baru saja meninggal dunia 45 hari yang lalu. Hak masa boleh tahu boleh pergi 2020 itulah. Masa tu kita start, saya terima je benda ni, borang khusus haji tu, surat khusus haji tu, saya pun start pergi cari-cari lah. Sambil-sambil pergi khusus balik pergi cari. Saya ingat bulan 12 2019. Yang pertama tu. Masa tu kita khusus bulan 12. Lengkap, alhamdulillah. Lijah dan suami sepatutnya mengerjakan ibadah haji tahun lalu tetapi tertangguh akibat COVID-19 dan sekali lagi tertangguh tahun ini. Pesara jururawat ini masih menaruh harapan untuk ke Tanah Suci sebelum menghembuskan nafas terakhir. Saya rasa kalaulah kerajaan Malaysia kita, kerajaan Saudi bukalah kata untuk jemaah haji ni, saya nak ambil peluang tu. Saya kata kalau boleh biarlah saya pergi seorang pun tak nak ada kok kata orang boleh temang kita sebab kita orang tua dah. Leni umur 60, saya 67 dah. Kalau pasal masa haji ni, Allah ada kena kata kamu benda dah ke situ. Apa pasal benda? Ya memang dia nak okey dia kata. Kita nak pergi sama itu sekali ni. Kata insya-Allah saya gitu je jawab insya-Allah. Baik, itu tadi harapan Lijah Embong yang tetap menyimpan hasrat untuk menjejakkan kaki ke Tanah Suci, apapun menjadi tanggungjawab kita sebenarnya untuk mendaftar dan menerima vaksin dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan, dengan harapan jemaah kita dibenarkan ke sana selepas 80% imuniti kelompok terbentuk nanti. Saksikan bingkisan ini pula. Mana tempat pusat vaksinasi ini kena diperluaskan lagi and then diperbanyakkan and then supaya program ni dipercepatkan. Jadi bila dah cepat semua dah dapat 80% imunisasi itu, jadi macam Arab pun, negara yang nak untuk haji pun dia tak ragu-ragu untuk membenarkan jemaah-jemaah haji untuk masuk untuk menunaikan haji. Jadi semua orang dah ada vaksin, jadi dah ada perlindungan pada diri masing-masing lah. So, memang patutlah. Ya betul lah tu, dibanyakkan, dipermudahkan lagi, insya-Allah. Lagi ramai lagi haji. Kami nak rakyat sihat lah. Kalau tak sihat macam mana pergi haji? Dedek pun pernah pergi buat umrah haji kan, selalu cocok macam ni juga kan.
Tak ada apa rasa pun. Kalau kita pertimbangkan yang dah dapat lagi bagus. Tapi kalau nak pergi mesti vaksin. Pasal apa? Untuk penambahan. Contohnya macam ni vaksin COVID. Kalau kita nak pergi, nak kita ambil macam sesama unta ke, influenza 1 ke, macam itulah. Itu untuk tambahan. Rasanya perlu diperbanyakkan. Rasanya rugilah tahun ni tak dapat hantar jemaah kan. Kesianlah yang menunggu lama. Lagi-lagi yang dah berusia kan. Kalau dapat, tahun depan dapatlah hantar. Dapatlah pergi. Dan sementara menunggu panggilan haji yang seterusnya, bakal-bakal jemaah disaran lebih mendalami seluk-beluk dengan lebih sempurna. Jadi nasihat saya kepada semua yang ingin menjadi daftar golongan tabung haji untuk mendapatkan kota menunaikan haji. Dan kita berharap semoga pandemik ini dapatlah tamat dengan segera dan dapatlah kita menunaikan umrah juga di tahun ini di samping haji di tahun depan. Baik, itu tadi sedikit pendapat tentang vaksinasi. Sri, alhamdulillah optimis. Ayahanda bonda kita semua optimis untuk menerima vaksin tanpa ada apa-apa pun, dan kabarnya ada juga yang viral ataupun tular sebelum ni yang telah pun mendapat surat, mereka ingatkan itu mungkin surat tawaran ke sebagainya sebab dah diarah untuk buat vaksin. Sikit Datuk Sri. Itu sebenarnya bukan surat tawaran haji. Ialah itu adalah surat untuk mengingatkan para jemaah haji dan menyarankan pada para jemaah haji untuk bersiap sedia jikalau ada haji pada tahun ini. Di antaranya ialah untuk mendapatkan vaksin. Sama ada vaksin meningitis iaitu meningokokal, itu juga wajib, dan juga vaksin COVID-19. Jadi kedua-dua vaksin ini amat penting dan ianya akan mengambil masa prosesnya panjang. Jadi eloklah kita mengambil daripada sekarang. Jadi itu sebabnya kita telah maklumkan pada jemaah haji sejak pada bulan Mac lagi untuk bersiap sedia daftar dengan MySejahtera untuk mendapatkan vaksin tersebut. Jadi itu bukan surat tawaran haji. Jadi dari segi perangkaan ataupun perancangan tabung haji sendiri tentang proses vaksinasi ini, saya faham kita mempersiapkan jemaah sebelum ini. Mungkin Datuk Sri boleh ceritakan sedikit sebelum ada pengumuman rasmi itu, perancangan tentang vaksinasi jemaah itu bagaimana? Okey, selepas pada pengumuman daripada pihak kerajaan Arab Saudi bahawa mereka yang ingin menunaikan haji pada tahun ini perlulah mendapat vaksinasi untuk COVID-19 kedua-dua dosnya pada bulan Mac hari itu. Jadi dengan segeranya kita juga telah mengambil inisiatif untuk menyediakan para jemaah haji kita jikalau ada haji pada tahun ini untuk mengambil vaksin itu dengan segera. Tapi kita harap bahawa mereka itu kena daftar dulu dalam MySejahtera. Itu sebabnya alhamdulillah dengan mereka mengambil saranan tersebut, saya dipahamkan dalam statistik kita ramai jugalah para jemaah haji yang telah pun bersiap sedia dengan vaksin tersebut, dan jika pada saat-saat akhir kerajaan Arab Saudi membenarkan kita pergi haji, sudah ada beberapa orang yang telah pun bersedia dengan vaksin-vaksin tersebut. Jadi alhamdulillah saya rasa kita telah bersedia, tapi inilah keputusan yang telah dibuat. Satu lagi tentang vaksin suntikan Sinovac selain pada AstraZeneca dan juga Pfizer ni yang menjadi sebutan juga di negara jiran pun isu yang sama tentang kebimbangan pengiktirafan daripada Arab Saudi tentang Sinovac ni. Bagaimana Datuk Sri penjelasannya? Okey, sebenarnya sekarang ni yang penting di depan kita ialah untuk kita nak sama-sama memerangi wabak COVID-19 ini. Jadi yang penting ialah kita menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan, iaitu dengan kita semua cuba mendapatkan suntikan vaksin tersebut. Dan dengan itu apabila kita dah ada vaksin tersebut dan insya-Allah ada dia imuniti berkelompok, dan dengan itu kita insya-Allah akan satu hari kita dapat pergi untuk membuat umrah ataupun membuat haji. Berkenaan dengan jenis vaksin, sebenarnya pihak kerajaan Arab Saudi tidak pun memberi kata putus secara rasmi apakah jenis vaksin yang diiktiraf untuk para jemaah haji kita. Apa yang dah disebut ialah mereka mengiktiraf semua suntikan vaksin
yang diiktiraf oleh WHO. Mana-mana yang WHO telah pun iktiraf, mereka akan terima. Itu yang pentinglah untuk kita memahami tentang jenis vaksin. Jadi kita harap bahawa semua kita memainkan peranan untuk memerangi wabak ini, dan kita harap bahawa kita juga samping mendapatkan vaksin ini, kita berdoa semoga Allah mengangkat wabak ini untuk kita dapat menunaikan ibadat haji dan umrah, insya-Allah. Tapi sebenarnya kalau seingat saya 2 minggu yang lepas sebenarnya WHO telah pun mengiktiraf Sinovac. Jadi alhamdulillah, insya-Allah tak ada apa-apa isu untuk Sinovac, ya. Baik, seperti yang kita janjikan di awal tadi, kita sebenarnya nak menyapa juga seorang lagi tetamu kita nun jauh di Arab Saudi bersama yang bahagia Datuk Abdul Razak Abdul Wahab, Duta Malaysia ke Arab Saudi. Kalau sudah bersedia di Thailand, apa khabar Datuk Abdul Razak? Salam baik, khabar baik saudara Malik. Alhamdulillah sihat Datuk Sri. Datuk, kita pernah berjumpa sebenarnya di Ankara ketika Datuk bertugas di Turki. Ketika itu saya mengikuti misi kemanusiaan. Tapi kita nak bincangkan hari ini tentang jemaah kita yang masih dalam fasa sugul sebenarnya menerima berita penutupan oleh Arab Saudi ini. Tapi Datuk juga saya kira ada pandangan sendiri sebab Datuk berada di sana dan melihat keadaan di sana. Mungkin komen Datuk yang pertamanya tentang keadaan ataupun penutupan keputusan terkini Kerajaan Arab Saudi ini. Pertamanya ialah kita mesti redha dengan keputusan yang telah dibuat dan mesti berlapang dada dan mengambil keputusan tersebut secara positif. Yang mana seperti yang dikatakan tadi bahawa tidak mudah untuk Kerajaan Arab Saudi untuk membuatkan keputusan yang sedemikian. Yang ini ialah atas dasar ialah untuk kebimbangan untuk menjaga nyawa manusia itu sendiri atau menjaga jemaah itu sendiri. Sebab ini untuk memastikan bahawa ibadah haji yang dibuat pada tahun ini dapat dilaksanakan dengan selamat, terkawal dan juga bebas daripada jangkitan COVID-19. Jadi ini semua dibuat atas dasar untuk memastikan bahawa jemaah yang terpilih yang telah menjadi tetamunya pada tahun ini selamat dan mudah untuk mengerjakan ibadah haji. Jadi untuk itu kita seperti yang saya katakan tadi mesti berlapang dada dan menerima secara terbuka, dan kita berharap-harap dan berdoa insya-Allah setelah 2 tahun kita tidak dapat menunaikan ibadah haji, insya-Allah kita berharap pada tahun depan agar ada sinar agar kita dapat bersama-sama mengerjakan ibadah berkenaan. Datuk, kita juga nak tahu keadaan terkini di Arab Saudi. Kita memantau apa yang berlaku di media dan sebagainya, tapi mata yang berada di sana mungkin melihat keadaannya dengan lebih nyata. Kalau boleh Datuk kongsikan keadaan terkini di Arab Saudi ini bagaimana? Secara umumnya keadaan terkini agak terkawal. Dia tidak ada menjalankan MCO seperti apa yang berlaku di negara kita sekarang. Walaupun jumlah kesnya pada kadar harian kes-kes baru ialah sekitar 1,000 kes hingga 1,200 kes sehari. Ini juga tidak bermakna bahawa mereka mengambil mudah. Apa yang saya lihat ialah rata-ratanya di outlet ataupun di tempat-tempat kedai mall dan sebagainya, semua aplikasi yang seperti MySejahtera iaitu Tawakalna mesti ada oleh setiap individu untuk pergi ke tempat-tempat tersebut. Hatta untuk masuk ke masjid pun diminta untuk ada aplikasi tersebut. Jadi ini ialah untuk memastikan bahawa semua orang mematuhi apa yang telah disarankan oleh pihak kerajaan, khususnya dalam usaha untuk mengawal daripada wabak ini terus menular di kalangan komuniti dan sebagainya. Datuk, keputusan Arab Saudi menetapkan citizen ataupun rakyat tempatan dan juga penduduk di sana, tak kira dari apa kerakyatan sekalipun, dibenarkan menunaikan haji. Dan saya pasti rakyat Malaysia yang tinggal di sana, saya kira ada yang menerima peluang ini untuk menunaikan ibadah. Kalau boleh Datuk kongsikan persiapan kedutaan sendiri ataupun bagaimana dari segi jumlah rakyat Malaysia yang dah pun dikenal pasti berjaya atau menerima kebenaran untuk menunaikan haji, Datuk? Baik, untuk setakat ini tidak ada lagi keputusan berapa rakyat ataupun daripada warga negara mana yang berada di Saudi boleh mengerjakan haji. Apa yang dinyatakan ialah Saudi telah membenarkan sejumlah 60,000 orang yang Saudi, sama ada rakyat Saudi maupun expatriate yang bekerja di sana untuk melaksanakan ataupun ibadah haji pada musim ini. Dan mereka telah dikatakan telah dibuka satu talian khusus itu untuk membuat application pada 13 hingga 23 bulan ini untuk memohon membuat haji. Dan sekurang-kurangnya mereka adalah syarat-syaratnya ialah telah
setidaknya telah mengambil satu dos suntikan vaksin COVID-19. Dan juga jemaah tersebut akan diumumkan keputusannya ialah pada 25 Jun. Dan setelah itu pihak yang dipilih itu mestilah memilih ada 3 pakej kata silap saya yang telah ditawarkan untuk menunaikan haji pada musim ini. Jadi mereka boleh memilih daripada ketiga-tiga pakej tersebut. Dan ini juga boleh tidak dinyatakan bahawa sebarang kekangan yang lain, kecuali seperti yang dikatakan umur mestilah antara 18 hingga 65 dan mereka ini berbadan sihat, tidak mempunyai penyakit kronik dan sebagainya, dan tidak mengerjakan haji sejak daripada 5 tahun yang sebelum ini. Jadi selain daripada itu, hanya mereka boleh berserah sama ada nama mereka naik ataupun nama mereka terpilih untuk mengerjakan ibadat haji pada tahun ini ataupun tidak. Baik, terima kasih Datuk atas perkongsian yang cukup informatif tadi. Kita doakan ramai warga Malaysia yang berada di Arab Saudi mendapat kebenaran untuk menunaikan haji tahun ini supaya dapat berkongsi kisah dengan saudara mara ataupun rakyat Malaysia di sini yang tak dapat menjakkan kaki ke sana hari ini. Sekali lagi terima kasih Datuk Abdul Razak Abdul Wahab, Duta Malaysia ke Arab Saudi. Kekal selamat di sana Datuk. Silakan. Terima kasih atas perkongsian itu. Dan kita akan berehat seketika, kembali selepas ini dengan pelbagai lagi perbincangan dengan tetamu kita di studio.
Baik, terima kasih kepada anda kerana terus setia bersama dengan eksklusif TV3. Kepada anda yang baru saja menonton, kita sedang bawakan rancangan eksklusif TV3 Lambaian Tidak Kesampaian. Malam ini kita berdiskusi tentang penutupan ataupun keputusan Arab Saudi yang tidak membenarkan jemaah negara asing untuk menunaikan haji tahun ini, dan sebenarnya bukan sahaja jemaah Malaysia seperti yang kita sebutkan awal tadi, difahamkan lebih 220,000 calon jemaah haji di Indonesia juga terkesan dengan keputusan yang telah pun dibuat oleh Arab Saudi ini. Namun demi keselamatan dan juga kesejahteraan, rasa sedih dan kecewa itu disimpan dalam hati saja, dan rakan kita di Indonesia Kevin Budiarto sebenarnya membawakan laporan dari sana. Kevin, silakan. Terima kasih Serpentas. Lokasi saya setakat ini berada di Asrama Haji Jakarta yang selalunya digunakan sebagai lokasi persiapan terakhir sebelum jemaah haji diberangkatkan ke Arab Saudi. Keputusan tidak menghantarkan jemaah haji tahun ini yang diumumkan oleh Kementerian Agama Indonesia pada 3 Jun lalu dan kepastian Kerajaan Arab Saudi yang disampaikan baru-baru ini mendapat pelbagai reaksi dari masyarakat Indonesia. Saya terhubung dengan Teti Nurhayati, warga Bogor, Indonesia, melalui talian Zoom bagi perkongsian lebih. Selamat malam, Makcik. Apakah betul sepatutnya diberangkatkan pada tahun 2020 lalu, dan apa sikapnya ketika mengetahui bahwa tahun ini tidak kesampaian berangkat lagi? Rasanya kecewa, sedih, campur aduk, pokoknya campur aduk rasanya ya. Berharap tahun ini bisa berangkat. Kan tahun kemarin karena COVID nggak bisa berangkat, berharap tahun ini pasti berangkat ya, berharap begitu. Tapi ternyata sekarang nggak berangkat lagi. Katanya belum mendapat kuota Indonesia untuk berangkat ke Arab. Katanya seperti itu. Kemarin Pak Menteri Agama kan udah ngomong ya, udah bicara begitu, katanya insya Allah tahun depan akan diusahakan berangkat ke sana. Kerajaan Indonesia berikan beberapa pilihan, termasuk jika ingin membatalkan atau mengambil semula tabung haji yang sudah diberikan. Apa langkah-langkah selepas ini? Saya sih menurut aja ya, insya Allah nanti mungkin ke depannya, nanti tahun depan mudah-mudahan insya Allah COVID ini segera berakhir. Saya tetap menunggu nanti keputusan sampai tahun depan. Terima kasih atas perkongsian yang diberikan. Selain daripada itu, Menteri Agama Indonesia Yakut Khalil Qomas semalam sampaikan Kerajaan Indonesia akan fokus untuk pemberangkatan haji 1443 Hijriah lebih awal dan mempertingkatkan komunikasi dengan Kerajaan Arab Saudi bagi perancangan tahun 2022 itu. Sekian laporan Kevin Budiarto dari Jakarta. Kembali ke Sri Pentas. Baik, terima kasih Kevin dari Jakarta. Dan selain Jakarta, kita juga nak mendengarkan kabar dari rakan kita di selatan Thailand. Di talian ketika ini, wakil kami Tuan Dania Meringing yang ada perinciannya. Dania, laporannya? Terima kasih Seri Pentas. Ya, mengenai ibadat haji pada tahun ini, Kerajaan Thailand mengambil keputusan tidak menghantarkan jemaah haji untuk menunaikan fardu haji selepas Kerajaan Saudi Arabia mengumumkan hanya 60,000 jemaah haji saja yang dibenarkan. Untuk makluman semua, jumlah kota jemaah haji Thailand pada tahun lepas adalah 13,000 orang. Tetapi hanya 8,000 orang sahaja yang daftar untuk menunaikan fardu haji. Pada jumlah tersebut hanya 1,600 orang sahaja yang dibenarkan oleh Kerajaan Saudi Arabia. Tetapi jumlah tersebut ditunda apabila Kerajaan Thailand mengambil keputusan tidak menghantar mereka untuk menunaikan fardu haji. 6,700 orang dibatalkan dan semua wang tempahan telah dikembalikan kepada mereka. Saya berkesempatan bertemu dengan Puan Nafisah Sadam, bakal haji yang telah ditunda pada tahun lepas. Agak kecewa kerana tidak dapat berangkat ke Tanah Suci pada tahun lepas dan juga pada tahun ini. Walau bagaimanapun, beliau reda dan akui apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja laporan saya daripada Patani, Selatan Thailand.
Baik, itu tadi kisah dari selatan Thailand. Agak berbeza dengan kita di sini. Jumlah kuota ataupun jumlah yang mendaftar tidak mencapai kuota yang ditetapkan. Tapi kita di sini kisah yang berbeza. Tapi apapun, setiap negara punya pengurusan yang berbeza dan pastinya tabung haji adalah antara yang terbaik dalam menguruskan jemaah-jemaah haji di seluruh dunia, antara yang terbaik. Dan ini kita nak bawakan juga kisah individu yang bertuah dapat menunaikan ibadah haji tahun lalu. Mustafa Muaz Muhammad Masruh yang ketika itu menuntut di Universiti Islam Madinah sangat bersyukur menjadi tetamu Allah dalam suasana norma baru. Saksikan bikisan ini. Berasal dari Sungai Ramal, Kajang, Selangor, beliau baru saja pulang ke tanah air November tahun lalu. Ketika pintu dua kota suci umat Islam tertutup, kebenaran khas yang diterima nyata kenangan yang tidak akan dilupakan. Pengalaman yang tidak boleh dilupakan juga apabila hanya 1,000 orang saja yang terpilih untuk melaksanakan ibadah haji. Begitu juga dengan sepinya perkemahan-perkemahan di Mina, di Arafah dan di Musdalifah yang biasanya dipenuhi dengan jutaan tetamu Allah Subhanahu Wa Taala pada tahun-tahun yang sebelum ini. Ini mengingatkan kita bahawasanya COVID ini kita semuanya adalah milik Allah dan kepada Allah lah kita akan kembali. Tidak mudah kerana prosedur operasi standard SOP yang ketat. Alhamdulillah, rukun Islam kelima itu berjaya disempurnakan. Kami juga diwajibkan untuk melaksanakan penjarakan solat, penjarakan tempat tidur, penjarakan ketika melontar. Begitu juga dengan penjarakan ketika tawaf. Dan ketika itu kami sentiasa dipantau oleh pegawai kesihatan. Baik ketika kami menaiki bas atau menuruni bas atau kami masuk khemah, suhu kami sentiasa diperiksa untuk memastikan ibadah haji berjalan dengan lancar. Apapun keputusan Arab Saudi untuk terus menangguhkan ibadah haji tahun ini sangat tepat. Malah kes aktif positif di negara berkenaan juga tidak banyak berubah. Baik, dalam kita memahami kesedihan dan juga keluhan mereka yang tidak dapat ke Tanah Suci, sebenarnya tempoh yang ada ini sebenarnya boleh kita manfaatkan untuk melakukan persiapan. Jadi ini bikisan yang telah pun kita sediakan. Macam kami sekarang ni, insyaAllah kami memperbaiki dari segi baca Al-Quran, dari segi pengetahuan ilmu itu sendirilah untuk kami bersedia ke sana. Kami lebih banyak menggulang gaji lah, macam tengok dari video-video yang lepas daripada tabung haji dan buku-buku yang diberikan. Ini peluang untuk kita lebih mendalami. Betul. Lebih menghayati. Macam tabung haji pun disediakan video kan, macam tahun ni dia buat kelas online. So saya rasa lebih bermanfaat sebab kami dah pergi face to face kelas. So tahun ni buat kelas video, jadi saya rasa ulang kaji tu lebih. Maknanya dah 2 kali kan, jadi lebih faham, lebih excited sebenarnya untuk kita kelas. Jadi video-video tu boleh mungkin membantu kami untuk memperkuatkan diri kami lagi untuk ke sana. Lebih tak sabar lagi untuk ke sana. InsyaAllah kita masih lagi meneruskan persediaan. Dan mungkin insyaAllah kalau ada lagi khusus haji online, kita akan ikuti lagi. Daripada segi persediaan, okey, yang utama sekali insyaAllah persediaan kesihatan kita lah, fizikal. Kita dah makin tua kan, jadi tak tahulah tahun depan badan makin gemuk ke kan. Jadi kena jaga banyak benda. Ubat kena makan, exercise kena buat, jaga kesihatan. Jadi di musim pandemik ni kena memang berjaga-jagalah. Dari segi fizikal, kita orang berdua ni bila hari cuti masih orang kata exercise, berjalan ya. Puasan tu untuk sebab persediaan kita, sebab kita tahu di sana memang perlu banyakkan tenaga. Dan juga dari segi pemeriksaan doktor, memang alhamdulillah saya respect tabung haji lah. Walaupun tahun lepas dalam keadaan pandemik, dia teruskan juga sehingga saat akhir kami diarahkan untuk melakukan pemeriksaan doktor. Dan in fact kami berdua dah dapat pun injection meningitis pada hari 18 hari bulan 3, iaitu pada hari lockdown. Buat masa ni memang sentiasalah hafalkan untuk doa-doa tu. Kita catat untuk doa-doa yang kat mana, yang kat besok kat Arafah, kat tu kan, untuk buat tambahan ilmu je lah. Kalau insyaAllah kalau dipanjangkan ada rezeki saya dengan suami untuk tahun depan, memang besar harapan saya. Sentiasa mengharap untuk tahun depan lah, sekiranya tahun depan saya terpilih, mungkin ini untuk menambah ilmu. Kurangnya ilmu, mungkin Allah, sesuatu yang Allah jadikan tu mesti ada yang terbaik untuk kita kan. Kita mungkin rasa ni yang terbaik, tapi Allah rasa ni tak terbaik untuk kita.
kita pandangan kita dengan pandangan Allah tak sama. Saya reda lah. Aduh. Pada saya berharap tabung haji
utamakan yang mana, contohnya kalau let's say lah kerajaan Arab mengutamakan 60 ke bawah hingga 18. Pada saya utamakanlah yang 60 dulu, 50, 40, yang 20-an, 30-an ni dia orang masih cergas lagi kan. By next year another 5 years pun dia mesti cergas kuat lagi kan. Lagi yang berumur ni mungkin next year kekuatan tu makin lama makin kurang kan. Jadi saya better utamakan yang mana yang tua dulu. So maknanya kan daripada tahun 2019 dah kursus, 2020 tu tahun depan 2022 kalau kata dapat pergi lagi kita akan kursus lagi lah. Tapi semangat tetap ada puan. Tetap kan. Memang kata apa rukun Islam kelima kan. Anda masih lagi bersama dengan eksklusif TV3 dan kita masih lagi bersama dengan tamu kita di studio, Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman, Pengarah Eksekutif Haji Tabung Haji. Datuk, tadi kita gantung seketika perbincangan dengan status rayuan bakal Jumaah yang sebelum ni kabarnya dia dah dapat surat rayuan kata tahun 2020 dulu dah pun berjaya, tapi mungkin bila berlaku sebegini perubahan status dan sebagainya, mungkin Datuk boleh ulas sikit. Okey, kita nak kena faham bahawa rayuan haji ini bermaksud jika ada kekosongan. Maksudnya orang yang giliran patut pergi, dia menunda ataupun dia membatalkan hasrat untuk pergi. Jadi ada kekosongan yang timbul dan kekosongan itu yang akan diisi dengan mereka yang merayu. Jadi sekarang ini tahun depan apabila kita ada sekumpulan jemaah haji yang dia patutnya pergi 2020, ada pula yang 2021, kemudian ada 2022. Mereka ini akan diberi keutamaan dan seterusnya barulah jika ada kekosongan kita akan beri kepada mereka yang membuat rayuan. Jadi yang penting di sini, siapa yang telah membuat rayuan pada tahun ini, rayuannya ini akan dikatakan supaya tidak terpakai lagi lah. Kerana terbatal lah maksudnya. Terbatal. Ya. Jadi tahun depan dia akan perlu membuat rayuan semula kerana mungkin ada kriteria-kriteria tertentu yang lain yang perlu kita ambil kira dalam mempertimbangkan rayuan tersebut dan juga terpulang kepada kuota yang kita akan terima. Yang penting di sini Tabung Haji telah memperkenalkan rayuan haji secara online melalui tijari. Jadi tak perlu lagi nak karang surat panjang-panjang rayuan-rayuan dan sebagainya, hanya isi dalam tijari dan kita akan dapat rekod-rekod rayuan tersebut. Datuk, kita juga melihat tentang sekarang ini SOP lah, pelbagai proses diperkenalkan SOP baru. Saya pasti Arab Saudi juga memperkenalkan SOP dan juga Tabung Haji melihat ketetapan SOP untuk menyesuaikan apa yang ditetapkan oleh Arab Saudi. Dan adakah ini sebenarnya melibatkan tambahan kos ke atau bayaran? Datuk Seri katakan kos dan bayaran itu dua benda yang berbeza. Mungkin Datuk boleh jelaskan. Okey, sebenarnya SOP tahun depan adalah tergantung kepada apa yang akan berlaku pada tahun depan lah. Dari segi situasi COVID-nya, apakah yang akan diperkenalkan syarat-syarat kriteria oleh Kerajaan Arab Saudi. Dia akan meneliti tentang keberhasilan pelaksanaan haji pada tahun ini dan dia akan membawa kepada tahun depan. Jadi usaha-usaha yang setakat ini kita dapat lihat dari segi vaksin, dari segi penjarakan sosial, dari segi kuarantin, dari segi pergerakan secara bubble kumpulan. Kemudian ada aplikasi Tawakalna iaitu seperti mana dalam MySejahtera, dia ada aplikasi Itemarna dan semua ini adalah aplikasi-aplikasi untuk macam nak masuk masjid, untuk nak booking untuk masuk solat waktu 5 waktu, umrah, raudah, ziarah makam Rasulullah. Semua ini kenalah melalui aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi ini perkara-perkara yang baru. Dan tabung haji pun seperti yang disebut tadi ialah kursus asas haji dibuat secara online. Jadi alhamdulillah walaupun kita rasa mungkin para jemaah haji ramai yang mungkin yang umurnya telah lanjut usia dan sebagainya mungkin tidak dapat mengikuti secara online, tetapi alhamdulillah hasil daripada kursus online ini kita dapati bahawa hampir 85% yang mengikuti kursus ini. Jadi saya rasa itu satu perkembangan yang baik. Baik sekarang ini SOP baru ini impak yang besar ialah kos. Kos haji. Kita tengok sendiri tadi kos untuk tahun ini Kerajaan Arab Saudi telah memperkenalkan 3 package, di mana package yang ada yang pelbagai kemudahan-kemudahan dan harganya di antara RM15,000 kepada RM20,000 dan itu hanya 5 hari, iaitu 5 hari di Masyair, iaitu daripada Arafah, Mina dan juga Muzdalifah. Jadi harga itu saya rasa kalau dibandingkan apa yang kita lakukan, kalau tanpa norma baru ini, kos haji di Malaysia ini adalah RM25,000 kos. Kalau dengan norma-norma baru, penjarakan sosial dan sebagainya tahun depan dengan SOP baru, mungkin akan lebih pada RM25,000. Jadi kita kena jelas,
kos itu ialah kos yang perlu dibelanjakan. Kemudian ada satu lagi bayaran haji, iaitu bayaran haji ialah yang kita kenakan bayaran kepada para jemaah haji yang jemaah haji perlu bayar. Itu akan kita tentukan pada tahun depan apabila kita dah tentukan berapa kos dan kita akan tentukan juga bayaran haji. Tapi yang penting di sini kos makin meningkat dari setahun ke setahun. So perlu juga kita jangkakan bayarannya juga meningkat atau bagaimana, atau diputuskan kemudian? Kita akan diputuskan kemudian nanti insya-Allah. Sebab kita perlu juga melihat aspek muasasah dari segi jarak sosial antara jemaah juga, Datuk Sri. Baik, okey, kita pun sebenarnya dah menghampiri ke penghujung rancangan. Banyak sekali yang telah pun kita bincangkan. Kita nak dengarlah sikit harapan daripada pihak Datuk Sri dan pihak tabung haji juga, khususnya kepada ayah bonda kita yang sedang menonton ini. Besar sebenarnya harapan mereka tu, mungkin Datuk boleh tenangkan sedikit ataupun bagaimana Datuk memberikan harapan agar perkara ini kita juga sama-sama doakan agar segalanya selesai, Datuk Sri? Ya, saya rasa saya tengok pada video-video dan pengharapan yang cukup tinggi yang ditunjukkan oleh bakal-bakal haji kita. Saya sendiri pun rasa sebab jugalah melihat bagaimana mereka merasa sedih dan kecewa di atas tidak berupaya untuk melaksanakan haji, dah tunggu sampai 2 tahun dan ini tidak masuk 13 tahun yang mereka menunggu giliran selepas mereka mendaftar haji. Tetapi kita terpaksalah melihat bahawa ini sebagai satu perkara, ada hikmah di sebaliknya di atas segala ujian-ujian yang berlaku, dan kita harap bahawa para jemaah haji akan terus bersedia menghadapi kelainan yang akan berlaku pada tahun hadapan. Dan saya tengok di sini pun tadi dalam video pun ramai yang masih bersemangat. Dia nak juga pergi lagi kursus, dia nak juga bersedia. Masih istiqamah lagi. Itu yang penting. Alhamdulillah, itulah dikatakan oleh Kerajaan Arab Saudi jemaah haji Malaysia di antara yang terbaik. Itulah contoh yang telah ditunjukkan di sini. Jadi kita harap para jemaah haji kita reda, dan yang penting sekarang ini kita tengok pada tahun depan pula. Jadi kita tengok move forward lah. Jadi maksudnya kita bersedia daripada sekarang ini dari segi ilmunya, dari segi kesihatannya juga. Ada 1 tahun untuk kita menyiapkan diri kita kalau ada yang ada masalah kesihatan sebagainya, boleh kita pulih dan sebagainya. Jadi yang penting di sini kita harap bahawa kita memahami dan menghayati syarat-syarat istitaah yang saya sebutkan tadi, dan marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengangkat wabak ini daripada umat Islam dan juga umat manusia keseluruhannya. Dan kita harap bahawa kota suci Mekah dan Madinah dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah kita akan dapat mengobati kerinduan dan juga lambaian yang telah insya-Allah kali ini kesampaian insya-Allah, dan kita dapat menunaikan ibadat haji dan juga umrah dalam keadaan aman, dalam keadaan dengan penuh kewibawaan, kita merasai akan kemanisan ibadat haji itu sendiri insya-Allah. Amin, insya-Allah, amin amin ya rabbal alamin. Datuk Sri Said Saleh Syed Abdul Rahman, Pengarah Eksekutif Haji Tabung Haji. Terima kasih Datuk Sri atas kesediaan hadir malam ini berkongsi dengan anda bonda dan juga penonton-penonton kita pada malam ini. Semoga perkongsian malam ini telah pun memberi pencerahan pada bakal-bakal jemaah, dan yang pentingnya kita sama-sama berdoa dan perlu optimis. InsyaAllah tahun depan keadaan akan kembali sedia kala dan kita sama-sama dapat menggamit lambaian Baitullah. Saya Mior Abdul Malik Rayani. Assalamualaikum, salam hormat, kita jumpa lagi. Terima kasih.